Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar semua. Cikgu harap semua sentiasa sihat dan bersemangat sepanjang kelas pada hari ini. Saya, Cikgu Nur Tasnim binti Juhan dari Kolej Vocational ERT Setapak, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, tajuk pembelajaran ialah kompetensi 5 iaitu menjahit pakaian malam HFD 1032 Night Dress. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Antaranya ialah menyenaraikan alatan dan bahan yang diperlukan untuk menjahit pijama. Yang kedua, menyenaraikan dan menerangkan langkah menjahit pijama. Yang ketiga, menyenaraikan kriteria pijama yang dijahit dengan baik. Okey, sebelum itu, cikgu ingin menunjukkan 2 biji kotak kepada kamu semua. Okey, ini kotak pertama dan ini kotak kedua. Cikgu meminta pendapat pelajar apakah perbezaan di antara 2 kotak ini. Selepas itu, cikgu akan membuat rumusan berdasarkan kualiti 2 biji kotak ini. Jika teknik pemasangan penutup kotak ini tidak dipasang dengan teknik yang betul, akan menghasilkan 2 perbezaan yang sangat ketara dan tidak menarik. Sama juga dengan menghasilkan sesuatu pakaian. Jika pakaian tidak dijahit dengan teknik yang betul, maka hasil pakaian tersebut tidak terletak dengan elok, tidak selesa dipakai dan kelihatan tidak menarik. Jadi, cikgu harap kamu semua faham apa itu kepentingan dalam menjahit sesuatu pakaian. Okey pelajar, pada episod lepas, kita telah belajar menggunting fabrik pijama. Dan pada hari ini, kita akan belajar menjahit pijama. Sebelum itu, kita perlu pastikan alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk menjahit. Pertama ialah snipper. Snipper merupakan alatan menjahit, mempunyai mata yang tajam dan digunakan untuk menggunting benang sahaja. Cara penyimpanan snipper pula ialah perlu disimpan di dalam sarung dan sapu minyak apabila perlu. Yang kedua ialah peretas. Peretas diperbuat daripada keluli yang tidak mudah berkarat, mempunyai mata yang tajam dan mempunyai penutup. Peretas digunakan untuk meretas mata jahitan, membuat lubang butang, menanggalkan benang jelujur dan menanggalkan butang. Cara penyimpanannya pula ialah letakkan di dalam bekas jahitan, elakkan daripada terjatuh dan tutup selepas digunakan. Seterusnya ialah setrika wap. Perlu dipilih yang sederhana berat, mempunyai kawalan pelaras suhu dan mudah untuk dijaga serta boleh digunakan untuk kering dan wap. Cara penggunaan setrika wap ialah menekan dan menyetrika setiap proses pada pakaian semasa peringkat jahitan supaya kemas dan rata. Jadi, cara penyimpanan pula, elakkan daripada terjatuh, bersihkan tapak setrika jika perlu dan sejukkan sebelum disimpan. Yang keempat ialah mesin jahit. Terdapat 2 jenis mesin jahit yang digunakan untuk menghasilkan pakaian malam, iaitu mesin jahit industri dan mesin jahit pengemas tepi. Mesin jahit industri digerakkan dengan kuasa elektrik. Ia menjadi pilihan ramai buat masa kini. Ia memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerja jahitan
dengan mata jahitan yang lebih kemas. Yang kelima, mesin pengemas tepi. Mesin pengemas tepi digunakan khas untuk membuat jahitan pengemas tepi fabrik. Ia mempunyai penunjuk aras minyak dan mengawal ketegangan benang. Ia juga memerlukan kecekapan tangan untuk mengendalikannya. Mesin ini amat penting bagi membuat pakaian. Baiklah pelajar, cikgu akan menunjukkan cara menyediakan mesin. Yang pertama, pelajar perlu pasangkan benang pada mesin. Pastikan benang yang dipasang dengan langkah yang betul. Pelajar juga perlu beri perhatian semasa mengisi benang pada gelendung dan perlu memasang gelendung bersama skoci pada mesin. Pastikan benang tersebut tegang dan tidak longgar. Proses jahitan pijama. Proses kerja menjahit pijama perlu disusun sebaiknya. Kumpul bahagian-bahagian fabrik yang telah digunting. Pastikan kepingan fabrik yang digunting mencukupi. Pastikan tanda-tanda basi jahitan jelas supaya memudahkan kerja-kerja menjahit pijama. Yang pertama ialah menyediakan bahagian panel pakaian yang perlu dicantum dan dijahit. Bahagian-bahagiannya ialah badan hadapan, badan belakang, seluar hadapan, seluar belakang, lengan, kocek dan collar. Teknik menjahit pakaian malam iaitu pijama mengikut turutan kerja yang betul. Yang pertama ialah proses menjahit kocek. Cikgu akan menunjukkan bagaimana cara untuk menjahit kocek. Yang pertama, kocek perlu dilipat pada bahagian basi dan tolak masuk ke dalam dan perlu ditekan. Selepas itu, kocek ini perlu diletakkan pada kedudukan kocek pada badan hadapan. Kocek ini perlu dijahit pada kedua bahagian badan iaitu kiri dan kanan. Cikgu akan tunjukkan ini adalah hasil kocek yang telah siap dijahit. Proses seterusnya ialah menjahit belah klepek sama lebar. Pelajar perlu mengetahui dua garisan iaitu garisan GTH dan garisan GL, dan pelajar perlu lipat pada garisan GL dan perlu ditekan. Selepas pelajar menekan pada garisan GL, pelajar perlu menjahit dengan mesin. Sebelum itu, pelajar perlu meniti supaya kedudukan belah klepek sama lebar tidak beralih. Okey, baiklah. Cikgu akan tunjukkan hasil belah klepek sama lebar yang telah siap. Langkah seterusnya ialah mencantum bahagian badan belakang dengan bahagian badan hadapan. Pelajar perlulah temukan sebelah luar fabrik badan hadapan dengan badan belakang. Temukan pada garisan pemadan iaitu GP pada garis bahu dan perlu semat peniti ataupun pelajar boleh jeluju.
Selepas peniti pada bahagian ini, pelajar perlu menjahit dengan mesin. Dan pada akhir jahitan, pelajar perlu matikan jahitan. Selepas menjahit pada bahagian ini, pelajar perlu tekan buka pada kelem bahu. Okey, proses seterusnya ialah proses menyediakan collar. Pelajar perlu menekan lapik dalam bergam pada sebelah dalam fabrik bawah collar dan tidak termasuk basi. Hasilnya seperti ini. Kemudian, pelajar perlu mengambil sekeping collar yang lagi satu. Temukan collar ini, samakan pada garisan pemadan. Sebelah luar bertemu sebelah luar dan perlu semat peniti. Setelah menyemat peniti pada collar, pelajar perlu menjahit mesin pada bahagian ini. Pelajar perlu berhati-hati pada penjuru collar supaya tidak terlebih jahit. Okey, setelah selesai menjahit collar, pelajar perlu membuat kaedah trim dan snip. Ambilkan gunting. Gunting pada bahagian basi. Lebihkan lebih kurang 0.5 cm dan trim. Trim pada ketiga-tiga bahagian. 1, 2, 3. Pada penjuru collar, perlulah digunting menyerong seperti ini. Dan lagi satu. Kaedah yang kedua adalah snip. Pelajar perlu snip pada basi collar. Kaedah ini dilakukan supaya bila terbalikkan collar, basi pada permukaan collar tidak kelihatan dan tidak nampak tebal pada permukaan collar. Okey, selepas itu pelajar perlu terbalikkan collar ini dan bentukkan penjuru collar mestilah tajam dan collar ini perlu ditekan dengan rata. Okey, ini adalah hasil collar yang telah ditekan. Okey, seterusnya ialah proses mencantum dan menjahit rusuk. Matikan jahitan dan hasilnya seperti ini. Okey, seterusnya ialah menyediakan dan menjahit lengan. Temukan sebelah luar lengan dan temukan pada garisan pemadan. Seterusnya perlu semat peniti. Setelah semat peniti, pelajar perlu jahit mesin.
Okey, selepas itu pelajar perlu tekan buka. Selepas itu ialah proses mencantum lengan pada keruk lengan. Temukan sebelah luar lengan dengan sebelah luar badan. Penitikan pada garisan pemadan di sekeliling lengan. Okey. Pelajar perlu menjahit pada garisan GP. Okey, cikgu akan tunjukkan hasil lengan yang telah siap dijahit. Pastikan pada jahitan ini tidak bertindih. Kita akan menjahit kelepek lurus pada bahagian bawah badan baju. Okey, ini adalah hasil kelepek lurus. Okey, setelah selesai menjahit baju pijama, kita menjahit seluar pula. Yang pertama, temukan seluar bahagian hadapan bertemu dengan bahagian belakang. Sebelah luar bertemu sebelah luar. Semat peniti terlebih dahulu dan jahit mesin. Menjahit sisi terlebih dahulu ya pelajar. Setelah siap jahit seluar pada bahagian kiri, pelajar juga perlu menyiapkan kaedah yang sama, iaitu menjahit sisi seluar kanan. Okey pelajar, setelah menjahit kedua-dua belah sisi bahagian seluar, selepas itu kita menjahit pada bahagian dalam. Okey, setelah menjahit pada bahagian ini, pelajar perlu tekan buka pada setiap jahitan. Okey, langkah seterusnya ialah penyediaan casing pinggang, iaitu pelajar perlu mengukur keliling pinggang. Untuk bahagian getah, ukurannya ialah 3/4 keliling pinggang. Dan pelajar perlu menjahit mesin ulang-alik supaya getah ini kukuh. Okey, pelajar perlu mengulangi langkah jahitan yang sama 2 atau 3 kali supaya getah ini kukuh. Okey, setelah mencantum getah, kita perlulah meletakkan getah pada bahagian ruangan casing pinggang. Lipatkan basi dan lipatkan lagi sekali sehingga bertemu GP. Dan lebihkan 0.5 cm untuk kita jahit pada bahagian tersebut. Okey, setelah siap memasang getah pada bahagian casing pinggang, pelajar perlu seratakan kedut pada bahagian ini dan perlu menjahit di tengah-tengah bahagian getah.
Jangan lupa juga untuk selaraskan mata jahitan dan pelajar boleh mula menjahit. Pelajar perlu tarik getah ini bersama-sama dengan fabrik dan mulakan menjahit. Baiklah, cikgu akan tunjuk hasil ikatan pinggang yang telah siap dijahit. Okey, proses akhir sekali ialah menjahit kelepek lurus pada hujung kaki seluar. Pelajar perlulah melipat pada bahagian basi hujung kaki seluar dan perlu menekan pada bahagian ini dan jahit lurus. Okey, ini adalah hasil jahit lurus yang telah siap dijahit. Baiklah, pelajar-pelajar semua, cikgu telah sediakan beberapa soalan untuk menguji pemahaman kamu. Pelajar-pelajar boleh cuba menjawab dan berbincang jawapan dengan guru atau rakan-rakan di dalam kelas nanti. Soalannya ialah seperti berikut. Pertama, apakah fungsi peretas? Soalan kedua, pelajar perlu nyatakan dua fungsi bagi mesin jahit pengemas tepi dan mesin jahit lurus industri. Yang ketiga, senaraikan alatan dan bahan menjahit pijama. Soalan yang keempat, senaraikan langkah menyediakan collar lurus. Yang terakhir sekali dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu akan terangkan kriteria pijama yang dijahit dengan elok. Pakaian yang telah siap dijahit perlu ditekan dengan rata dan kemas dan pastikan semua kelem ditekan rata. Setiap pakaian mestilah dijahit mengikut style yang telah dikehendaki dan mengikut teknik yang betul. Kriteria pijama dijahit dengan elok ialah lengan pijama tergantung dengan elok, kedua-dua lengan sama panjang, rata pada kepala lengan, baju tergantung dengan elok, belah kelepek sama lebar, sama panjang pada kedua-dua bahagian, butang berada tepat pada kedudukannya, kedudukan pola seimbang, permukaan collar rata, cantuman collar pada garis leher rata, penjuru collar mestilah tirus, kocek dijahit tepat pada kedudukan,
dan kocek dijahit dengan elok. Saiz kocek tepat. Penjuru kocek dikukuhkan dan labuh seluar sama panjang. Jahitan pada casing pinggang kukuh dan serata. Kelepek lurus sama lebar dan kemas. Jahitan kelepek lurus, kukuh dan kemas. Kelem belah kangkung lurus dan kemas. Okey, itu sahaja. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung episod. Tapi sebelum itu, kita imbas semula apakah topik yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, cikgu harap pelajar dapat mengenal pasti alatan dan bahan menjahit pijama. Yang kedua, pelajar dapat menyenaraikan dan menerangkan langkah menjahit pijama. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir sekali, pelajar dapat menyenaraikan kriteria pijama yang dijahit dengan baik. Cikgu harap pelajar dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang telah cikgu sampaikan pada hari ini. Baiklah, sampai di sini sahaja episod kali ini. Selamat maju jaya semua. Bye.